Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Wa qala ta'ala wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada pengurusi majlis, tuan pengurusi, tuan nazir dan seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para asatizah. Ramai nampaknya asatizah di masjid ni, masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah Allah Taala pilih kita pada malam ni. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah dalam keadaan kita tahu yang kita ni banyak dosa, banyak salah silap. Tapi dengan segala macam dosa yang Allah Ta'ala lebih mengetahui daripada diri kita sendiri, Allah tetap mengizinkan kita menjadi tetamunya. Jadi banyak-banyak syukur. Tiap-tiap kali masuk masjid, tuan-tuan, letakkanlah, lafazkanlah di lidah kita Alhamdulillah. Kan? Sebut ke tidak tadi, tuan-tuan? Sampai je ke masjid, parking motor ke, kereta ke, sebut Alhamdulillah. Walaupun tiap-tiap hari kita datang masjid, orang yang datang tiap-tiap hari lagi kurang biasanya syukur dia banding dengan orang yang kali pertama. Kan? Kalau kali pertama datang, syukurnya lain macam. Macam orang pergi umrah, kan? Kali pertama pergi umrah menangis, sampai je kat Mekah menangis, masuk Masjidil Haram menangis, tengok Kaabah lagi kuat menangisnya, kan? Tapi dah 10 kali pergi, dah tak ada dah, kan? Datang relax aja, cek kopi dulu dan sebagainya, balik baru nangis. Biasanya macam tu. Itu pun muncul kalau nangis, tapi balik pun tak nangis juga. Jadi lain, kan? Syukur bila selalu benda yang selalu kita dapat, selalunya kita kurang syukur. Benda yang sekali-sekala kita dapat, lebih kita syukuri. Bukan maknanya lepas ni tuan-tuan datang sekali-sekala je ke masjid, nak bagi lebih bersyukur pula. Tapi ingatkanlah diri kita untuk selalu bersyukur pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita tak nak panjangkan mukadimah sebab setengah jam lagi maghrib, isyak. Setengah jam lagi maghrib habis, setengah jam lagi isyak. Jadi kita tak boleh lama-lama sangat. Terus kita kepada banyak poin sebenarnya, cerita-cerita tentang ataupun benda-benda yang perlu kita lakukan sempena dengan bulan Zulhijjah yang akan datang ini. Pertama sekali, besok akan tengok anak bulan, kan? Anak bulan akan dicerap besok petang. Jadi esok petang baru kita akan dapat tahu, maknanya malamnya lah akan ada pengumuman, kan? Pengumuman besok malam akan diumumkanlah bila 1 Zulhijjah. Kalau besok nampak anak bulan, maka esok malam dah mulalah malam pertama bulan Zulhijjah. Dan raya akan jadi pada hari Rabu. Tapi kalau ikut kalender kita, anak bulan tak nampak. Ikut kalender. Sebab kalender kita raya hari Khamis. Jadi kalau ikut raya hari Khamis, maknanya anak bulan tak nampak, maka masuk 1 Zulhijjah pada hari Selasa. Jadi maknanya hari Isnin malam Selasa akan masuklah malam pertama bulan Zulhijjah. Dia masuk mula malam, Isnin malam Selasa. Jadi kalau tak nampak anak bulan macam ikut kalender tu, maknanya Zulhijjah akan masuk lusa malam. Maknanya malam ni Sabtu malam Minggu, besok malam Isnin, lusa malam Selasa. So Isnin malam Selasa.
siangnya Isnin, malamnya Selasa. Jadi maghrib tu bermulalah yang disebutkan afdalu ayyamid dunia, sebaik-baik hari-hari dunia, kan, seutama-utama hari dunia dalam setahun. Inilah dia yang sebaik-baiknya. Jadi rugi kita, tuan-tuan. Pengumuman pemegang mohon besar diraja untuk raya haji biasanya tak sepopular Aidilfitri, kan? Aidilfitri orang pakat tunggu, lagi-lagi tahun ni, sebab tahun lepas ramai yang raya terkejut, sampai ada hashtag raya terkejut lagi, kan, tahun lepas. Jadi baru ni semua pakat tengok raya ke tidak besoknya. Saya rasa macam itulah tuan-tuan. Ke tuan-tuan tak peduli ke? Raya lah, tak raya pun tak apa. Itu lain macam tu dah. Kalau biasanya dulu-dulu kita tengok, tuan-tuan ingat tak waktu kita budak-budak dulu, pemegang mohon besar diraja tu watak paling popular sekali hujung Ramadan, kan? Tapi sekarang dalam 10 tahun lepas orang dah tak peduli. Orang hanya fikir agak-agak malam ni dia pakai baju warna apa, kan? Itu aja. Sebab dia rasa yang kalender tu je lah yang betul. Sampailah tahun lepas, bila pengumuman tu berbeza dengan kalender, kan, barulah kelang kabut, baru tahu oh penting rupanya, kan. Jadi tahun ni ramai orang tengok, tapi Aidil Adha masih lagi orang tak peduli sangat, sebab pengumumannya 10 hari sebelum, kan, sebab raya 10 Zulhijjah. Jadi kalau kita fikir raya, memang pengumuman tu tak tengok ke tak adalah kesan sangat, sebab bezanya nanti 10 hari lagi. Jadi lagi 10 hari tu memang tak ada apa sangat lah, sempatlah nak buat persiapan. Katakanlah berubah daripada kalender kata raya Khamis tukar jadi Rabu, tak adalah kelang kabut sangat kita, kan, sebab ada tempoh 9 hari lagi contohnya untuk prepare. Okeylah tu. Tapi penting sebenarnya pengumuman ini lagi penting dari pengumuman Aidilfitri. Sebab apa? Sebab dia menentukan kita masuk ke 10 hari yang paling mulia dalam setahun. Tadi saya bacakan ayat daripada surah Al-Fajr. Al-Fajr maksudnya subuh. Subuh dengan fajar sama je tuan-tuan. Ini soalan popular, ramai orang tanya, Ustaz, sembahyang sunat fajar dengan sembahyang sunat Qobliyah subuh tu sama ke beza? Jawapannya sama, sebab fajar tu subuh lah, kan? Subuh tu fajar lah, sama je, nama dia je beza, bendanya sama. Jadi kalau sembahyang sunat fajar yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu maknanya sembahyang sunat Qobliyah subuh tu lah, kan? Itulah dia, tak ada beza. Okey, jadi fajar tu subuh. Wal fajri walayalin ashr, demi waktu subuh dan malam yang 10. So bila Allah Ta'ala bersumpah dengan malam yang 10, ulama berbeza pandangan tafsir. Ada 3 pandangan utama. Pandangan paling sikit di kalangan para ulama mengatakan 10 malam itu 10 malam pertama bulan Muharram, mula daripada awal Muharram tu, Mak Hijrah tu, sampai hari Ashura, 10 hari pertama bulan Muharram. Pandangan yang kedua kata 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, yang adanya Lailatul Qadar padanya. So, 10 malam last bulan Ramadan. Yang ketiga pandangan paling kuat, pandangan paling ramai ulama tafsir, 10 malam tersebut adalah 10 malam pertama bulan Zulhijjah, yang insya-Allah kita akan masuk sama ada esok malam ataupun lusa malam. Jadi kalau kita dah tahu benda tu, maka kita dah nampak dah kelebihan dekat situ. Maknanya Allah Ta'ala sampai bersumpah dengan 10 malam tu. 10, kenapa bukan 20, kenapa bukan 30, kenapa Allah Ta'ala tak bersumpah sahaja dengan malam? Allah bersumpah dengan malam. Walaili idza as'as, contohnya adalah Allah bersumpah dengan waktu malam, tapi dalam ayat-ayat yang lain. Tapi yang ini spesifik, Allah bersumpah dengan 10 malam. Maknanya tentu sekalilah dia lebih utama daripada malam-malam yang lain, sebab Allah spesifikkan 10, kan? Jadi
Maknanya 10 malam pertama bulan Zulhijjah ni dia luar biasa. Dia bukan malam-malam biasa. Dan kita perlu menjadikan dia luar biasa. Jangan kita biarkan berlalu satu malam dan satu hari pun daripada awal bulan Zulhijjah dengan begitu saja. Kita sia-siakan aja dia. Rugi sangat. Dalam hadis Nabi SAW, kita baca dulu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna aw fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam." Yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Walaupun jihad di jalan Allah, maknanya adakah hari-hari tersebut amal soleh lebih afdal daripada jihad di jalan Allah? Maka Nabi SAW jawab, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'." Kecuali seseorang yang keluar daripada rumahnya. Maknanya hatta jihad di jalan Allah pun tak boleh kalahkan, kecuali orang yang keluar daripada rumahnya pergi berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya dan hartanya, binafsihi wa malihi, dan dia tak balik dengan sesuatu pun daripada demikian. Maksudnya mati syahid. So mati syahid aja level yang lebih tinggi daripada amalan 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita dah fikir macam tu dan tahu macam tu, maka kita pun akan rebut betul-betul. Benda pertama kita kena buat daripada sekarang, apa dia tuan-tuan? Benda pertama sekali daripada sekarang adalah kita kena plan. Itu dulu. Amalan pertama yang kita boleh buat daripada sekarang adalah rancang. So rancang betul-betul apa kita nak buat 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tuan-tuan tengok kalender masing-masing nanti. Tengok kalender. Mula kalau katalah ikut kalender kita hari Selasa kan, hari Isnin malam Selasa. So Selasa tu nak buat apa? Rabu nak buat apa? Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kita masing-masing ada kalender dekat handphone kita. Kita dah boleh rancang dah 10 hari ni punya amalan. Bacaan Quran kita ke, puasa sunat kita ke, qiyamul lail kita ke, sembahyang berjemaah kita ke, sedekah kita ke, semua kita dah boleh rancang. So benda pertama yang kita kena buat bermula malam ini adalah rancang sebaik-baik. Tak payah cerita apa nak rancang, tuan-tuan sendiri masing-masing boleh rancang. Yang kedua yang disebutkan, wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Maksudnya hari yang 10 itu, kata Sayyidina Ibnu Abbas, zikrullah. Tapi sebelum zikrullah, antara yang perlu kita ingat bila disebutkan di sini fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang tertentu. Ayat yang lain pula Allah Ta'ala ingatkan, wa zakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah, hari-hari kebesaran Allah. Kalau hari yang 10 ini dinamakan ayyam ma'lumat, hari-hari yang tertentu, maka dia akan termasuk daripada hari yang dipanggil ayyamillah, hari-hari Allah. So hari-hari Allah, hari-hari kebesaran Allah, Allah suruh ingatkan. Jadi perkara kedua yang kita boleh buat adalah mengingatkan bersama kita. Tonton ada WhatsApp group, tonton ada Instagram, ada Facebook, tonton boleh letak dekat WhatsApp status dan sebagainya. Ingatkan semua tentang ketibaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini kerja kita masing-masing mula daripada malam ni. Kan? Walaupun kita tak tahu lagi bila masuk 1 Zulhijjah, tapi kita dah boleh ingatkan. Kita boleh cakap sama ada malam besok atau malam lusa mula 1 Zulhijjah, jom ini adalah pesta ibadah. Ingatkan semua macam tu.
Ingatkan ini sendiri pun pahala kan, tanpa peringatan orang akan lupa. Malam ni masjid buat ceramah ni sebab nak mengingatkan, bukan tuan-tuan tak tahu, tapi nak refresh balik, nak ingatkan balik. Jadi oleh kerana ada ceramah malam ni, kita pun teringat, lah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau tak ada ceramah malam ni dan tak ada orang ingatkan kita, kita pun tak nampak dekat Facebook kita, mungkin dah 3-4 Zulhijjah baru kita perasan. Kata, lah dah 3 Zulhijjah lah, dan 4 Zulhijjah lah. Malam ni kita ingatkan cantik sangat sebab lusa ataupun esok malam masuk 1 Zulhijjah. Okay? Jadi ingatkan ni penting. Tuan-tuan perasan tak, kadang-kadang kan bila orang ingatkan, kita pun bersyukur bila orang ingatkan kita kan, benda-benda yang kecil-kecil, benda yang simple je. Ada orang letak stiker dekat belakang kereta tu, dia tulis dah selawat ke hari ni, contohnya kan. Biasa kan kadang kita tengok stiker macam tu kan, bila kita tengok stiker tu, selawat lah, kita pun selawat. Kita selawat bukan susah pun, selawat. Driver kereta tu dapat pahala dah kan. Kita selawat, dia dapat pahala. Dia buat reminder dengan begitu senang je, tampal aja dekat kereta dia di jalan Hulu Kilir kan. Orang tengok, orang selawat, dia dapat pahala kan. Cantik sebenarnya tu. Dekat WhatsApp status, saya sendiri pernah hari tu dah pukul 11 malam duduk seorang-seorang, waktu tu isteri kat hospital, jadi baring tu tengok status orang. Jarang tengok status ni, tapi tiba-tiba malam tu nak tengok pula status. Ternampak seorang kawan Haji ni, dia letak status dekat WhatsApp, simple je dia punya status dia, hari ni dah baca Quran ke belum, itu je. Bila saya tengok status dia, Allah, ni kata kat aku ni, aku tak baca Quran lagi hari ni kan. Cepat-cepat tutup WhatsApp, buka Quran kan, macam tu kan. Jadi mudah-mudahan bila kita baca Quran, pahala dia dapat, dan dia dapat 100% pula tu pahala dia kan, untung kan. Jadi mengingatkan orang ni benda paling penting, jangan lupa nak ingatkan orang. Man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang mulakan satu perbuatan yang baik, falahu ajruha, dia akan dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang ikut dia sampai hari kiamat, tak kurang walaupun sikit. Okay, tuan-tuan, jangan lupa benda ni. 10 hari ni tuan-tuan, kita jangan underestimate. Mungkin ada yang kita kata, tak apalah, aku tak ingatkan pun orang dah tahu lah. Jangan. Mungkin ada sebahagian daripada kawan-kawan kita yang tak tahu, yang mana bila kita ingatkan secara general, dia buat kita dapat pahala kan? Jadi peringatan ni sangat penting. Yang ketiga, yang kita boleh buat bila masuk saja 1 Zulhijjah, malam pertama daripada bulan Zulhijjah, dan kita ingat bahawasanya ini malam-malam yang paling utama, malam-malam yang paling agung, malam-malam yang tak ada malam lagi agung kan? Sebab ada orang tanya baru ni, dia kata, Ustaz, kalau malam-malam ni Ustaz kata paling agung, macam mana pula dengan malam akhir Ramadan? 10 akhir Ramadan tu kan hari-hari yang sangat istimewa, yang Nabi SAW ahya lailahu, hidupkan malam baginda, tak tidur langsung, baginda iktikaf kan. Jadi macam mana 10 malam akhir Ramadan ke 10 hari pertama bulan Zulhijjah lagi afdal? Ulama memang ada berbeza pandangan. Bila ulama berbeza pandangan, menunjukkan apa? Maknanya hebat sangat 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sampai boleh berlaku perbezaan pandangan mana lagi utama dengan 10 akhir Ramadan. Sebahagian mengatakan malamnya 10 akhir Ramadan lebih mulia, tapi siangnya 10 awal Zulhijjah lebih mulia. Sebahagian mengatakan 10 malam pertama bulan Zulhijjah itu siang dan malamnya lebih utama daripada 10 akhir Ramadan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sebut begitu, ma min ayyamin, dalam riwayat yang lain, ma min ayyamin a'zamu indallah, tak ada hari yang lebih agung di sisi Allah daripada hari-hari yang 10. Jadi tak ada, Nabi kata tak ada hari yang lebih agung daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maksudnya termasuk 10 akhir Ramadan, tak boleh kalahkan di pertama bulan. Ada yang kata dari sudut 10 hari itu setiap Ramadan ada kelebihan yang khusus yang saya betul.
Oh, hari satu malam Lailatul Qadar. Yang ini keseluruhan 10 hari dan 10 malam itu. Jadi kalau dari segi set 10 hari, set 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama. Itu sebagian para ulama. Apapun, bila kita dah tahu, jadi kita buat apa? Kita tadi puasa sunat. So puasa sunat yang paling utama, puasa, maknanya amalan paling utama, amalan dilakukan pada 10 hari pertama. Jadi kalau kita buat puasa sunat pun, itulah puasa paling utama. Kita pun puasa. Kalau dapat puasa 9 hari, puasa 9 hari. Dapat. Maknanya muka hari Selasa, tak nampak lah bulan. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, dan tak dapat puasa 9 hari, puasa 8 hari. Tak dapat 8, 7. Tak dapat 7 hari. Itu. Maksudnya sebanyak-banyaknya kita berpuasa, kita berpuasa pada 9 hari pertama bulan. Dan jangan sekali-kali tinggalkan puasa hari Arafah, dan kalau boleh puasa sekali dengan hari ya 8 dan 9. Supaya ikut kalender kita Selasa dan Rabu, minggu satu lagi. Kan? Jangan tinggalkan puasa tersebut. Sebab puasa Arafah, puasa sunat paling afdal dalam setahun. Dan kalau puasa sunat paling afdal dalam setahun kita tinggalkan, maknanya kita ni memang orang yang pemalas puasa. Habis kita. Itu je lah kita boleh jawab. Sebab tak ada puasa sunat lagi utama daripada puasa sunat hari Arafah. Dan tiba-tiba kita tak puasa, relax je kita makan. Tak apa, sunat je. Bila dia keluar macam tu je, maknanya memang kita malas puasa lah. Nak cakap apa dah? Kecuali kalau memang ada keuzuran lah kan. Ada keuzuran, cerita lain lah. Kalau kita mampukan. Dan bahkan tuan-tuan yang nak balik kampung, tuan-tuan yang nak balik kampung untuk raya, plan lah siap-siap supaya balik kampung itu tidak mengganggu puasa kita. Jangan kerana balik kampung tak puasa kan? Biar kita balik kampung tanpa ganggu puasa kita. Sebahagian kita dia drive, dia tak boleh drive dalam keadaan puasa sebab dia ngantuk kan? Dia kena ada kopi juga, ataupun nak kena ngunyah juga kan. Ada sebahagian kita kalau drive dia kena ngunyah. Ada seorang sahabat saya, dia letak tu cili padi dekat tepi driver tu, dia letak cili padi. Dia ngantuk aja dia gigit cili padi. Sukatilah kan? Masing-masing orang lain cara, lain orang lain cara dia. So buatlah macam mana. Tapi kalau kita dah tahu kita puasa pada hari itu petang dah dekat-dekat buka puasa ke kan? Yang pentingnya jangan ganggu puasa kita. Okay. Puasa pada hari Arafah patut jadi budaya. So budayakanlah puasa Arafah. Tonton dalam rumah kita, di masjid kita biasa ada buat juga iftar jama'i kan? Biasa ikut iftar jama'i. Rumah kita pun kena buat juga. Rumah-rumah kita masing-masing, biar satu rumah semuanya puasa. Kita adik-adik beradik, biar semua adik-beradik kita puasa, tak kira duduk dekat mana pun. Jadikan satu budaya. Jangan ada pun seorang makan waktu tengah hari 9 Zulhijjah, kecuali budak kecil. Jangan ada orang dewasa yang makan tengah hari 9 Zulhijjah. Kalau boleh kedai makan kosong 9 Zulhijjah tu, biar macam tu. Tuan-tuan yang meniaga makan nasib lah 9 Zulhijjah tengah hari, biar tak ada orang makan, lagi bagus kan? Sebab biar ramai-ramai puasa. Dulu saya ingat di Mesir, Ustaz tak tahu macam mana Mesir dulu, 9 Zulhijjah ni tengah hari 9 Zulhijjah kedai makan memang kosong, memang lengang. Dia lengang sikit. Dia tak adalah lengang terus, dia buka, tapi dia, kita nampak lengang dia tu. Dia kalau duduk, saya duduk di Sabek tu, dekat corner tu apa, Syabrawi kan. Syabrawi kan ramai orang ni, ramai. Tapi kalau 9 Zulhijjah dia jadi lengang. Dia jadi sikit je orang makan. Adalah orang makan, tapi nampak sangat signifikan lengang dia tu. Sebab memang hampir semua orang puasa. Maknanya kalau kita makan, malu kita makan.
Kita pula penuntut ilmu pakai jubah, pakai serban, sekali tiba-tiba makan, oi malu. Malu 9 Zulhijjah tu makan macam kita makan bulan Ramadan. Sampai gitu sekali. Saya balik Malaysia mengajar kuliah. Pagi 9 Zulhijjah tu dia kuliah subuh. Habis dia kuliah subuh, imam ajak, jom ustaz buat syanai. Imam pula tu yang ajak. Maknanya dia tak rasa apa pun makan 9 Zulhijjah tu. Dia siap ajak kita makan. Ini kisah benar tuan-tuan, bukan reka. Dia kata ya Allah, lainnya lah. Hanya tak ada rasa 9 Zulhijjah tu kena puasa. Kita kena jadikan budaya benda ni dalam rumah kita, kawan-kawan kita. Ada pejabat-pejabat pun buat pada jamaah ini dan sebagainya. Itu semua benda yang bagus. So 9 Zulhijjah, 8 Zulhijjah disunatkan juga puasa, dipanggil puasa hari Tarwiyah. Puasa hari Tarwiyah 8 Zulhijjah juga disunatkan berpuasa. Selain daripada itu, tadi ayat yang kita baca, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, sebut nama Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bagi tahu tentang hari-hari yang 10 ini. Nabi kata fa'akthiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Banyakkan padanya bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Maksudnya zikrullah. Sebagian mazhab takbir raya mula 1 Zulhijjah. Diorang dah takbir raya dah. Di Mekah macam tu. Tuan-tuan yang pergi haji 1 Zulhijjah dia akan kedengaran takbir raya. Dan akan banyak kedengaran takbir raya. Maksudnya lepas 1 jam, 2 jam akan dengar lagi kat speaker tu dia akan pasang takbir raya. Sebab mazhab diorang takbir raya mula 1 Zulhijjah. Kita tidak, kita takbir raya mula pagi 9 Zulhijjah, hari Arafah. Lepas subuh 9 Zulhijjah. Itu mula takbir raya. Kita mazhab Syafi'i macam tu. Jadi 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah tu nak buat apa? Takbir raya belum ada. Maka banyakkan zikir, banyakkan tahlil, banyakkan sebagainya. Para sahabat Nabi SAW buat macam mana? Sebahagian para sahabat masuk ke pasar semata-mata untuk bertakbir, berzikir, bertasbih, bertahmid. Dia masuk pasar buat benda tu je, lepas tu balik. Maksudnya nak jadikan benda tu sebagai syiar. Tuan-tuan, apa kata benda ni kita buat dekat rumah kita? Maksudnya macam mana? 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni tuan-tuan, cuba jadikan satu azam. Kita pasanglah YouTube ke Spotify ke apa pun tak apa dah. Pasanglah zikir-zikir tu sepanjang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadikan 10 hari pertama ni lain daripada hari yang lain. Bagi nampak, bagi anak kita, keluarga kita rasa, ni hari-hari ni lain macam lah. Kan biasa tak ada pasang apa, sekali tiba-tiba pasang zikir dan sebagainya. Masjid pun boleh buat benda tu juga. Maknanya kita tak adalah kata 24 jam, tapi zikir itu diulang-ulang sikit daripada masa ke masa. Kalau masjid tuan-tuan tak ada isu dengan kejiranan, maka memang bagus untuk dipasang sedikit zikir-zikir itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu. Biar jadikan 10 hari Zulhijjah ni lain daripada lain. Maknanya komuniti kita pun rasa, kata pelik pula lah masjid ni, tiba-tiba je banyak berzikir ni. Ni apa ni? Tak apa, biar dia tertanya-tanya. Lepas tu kita jawab lah, kan? Kita bagi tahu lah kenapa. Oh, hari ni dah masuk 1 Zulhijjah. Bagi tahu. Biar ada rasa tuan-tuan. Selama ni kita kat Malaysia 1 Zulhijjah dengan 30 Zulkaidah tak ada beza. Hari Selasa ni contohnya tuan-tuan, Selasa ni dengan Selasa yang lepas, mana ada beza? Ke tempat tuan-tuan beza? Tak ada beza tuan-tuan. Dekat pejabat kita, dekat apa, sama je. Selasa ni dengan Selasa lepas tak ada beza langsung. Minggu satu lagi mungkin ada beza lah, sebab orang dah plan nak balik kampung. Itu je lah. Tapi hari Selasa yang ini ni dengan Selasa minggu lepas, Rabu ni dengan Rabu yang baru ni, 3 hari lepas, sama je tuan-tuan. Tak ada beza. Itulah yang berlaku setiap tahun dekat tempat kita. So apa kata kita tahun ni bezakan? Biar beza antaranya yang disebutkan tadi dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Nabi suruh banyakkan zikir. Jadi satu, mulut kita berzikir, tapi disebutkan itu biar diterangkan supaya orang sedar dan jadikan dia sebagai syiar. Jadi 10 hari pertama ni kena ada syiar tu.
Jadi biar orang rasa kata, oh ni memang hari-hari ni lain lah. Banyak betul sana sini aku dengar orang berzikir. Biar ada rasa macam tu. Biar masyarakat kita nampak yang dah masuk satu Zulhijjah. Kalau tidak tuan-tuan, orang relax je tuan-tuan, nak buat konsert ke buat apa ke, selamba dek je. Ramadan tak buat, Ramadan hormat. Tapi 10 hari pertama bulan Zulhijjah tak ada rasa apa. Kan? Dia tak peduli langsung. Ramadan alhamdulillah baguslah. Ramadan memang ada rasa, vibe tu ada. Kan dalam masyarakat kita Ramadan tu dia ada rasa lah, oh ini Ramadan. Semua orang rasa. Sama ada yang puasa, yang tak puasa, dia rasa Ramadan ni lain. Jiran-jiran kita yang non-Muslim pun tahu ni Ramadan. Kan? Dia orang semua tahu. Jiran saya depan rumah saya betul-betul orang Cina. Kan? Sehari, 2 hari sebelum Ramadan lagi dia dah mesej. Kan? Selamat menyambut Ramadan apa semua. Jadi maknanya kita kata dia orang pun tahu kan, dan dia orang sedar tentang Ramadan ni. Maknanya Ramadan punya vibe ni ada dalam masyarakat kita semuanya, alhamdulillah. Tapi 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni belum lagi. Setakat tahun lepas belum lah. Tak tahulah kalau tahun ni macam mana. Dan setakat tahun lepas belum ada lagi. Jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni siapa nak mulakan? Kita lah. Masjid, kita sebagai individu kan, dekat rumah kita, dekat pejabat. Pejabat kalau tuan-tuan ada kuasa dekat pejabat ataupun ada cadangan yang boleh dicadangkan di pejabat pun macam tu juga. Bukanlah kita suruh dia pasang dekat pejabat tu 24 jam pasang zikir. Nak bekerja pun mungkin susah. Tapi maknanya sekali-sekala tu pasang. Contohnya selang 1 jam ada zikir. Zikir munajat apa-apalah. Subhanallah walhamdulillah. Contohnya pasang je lah yang tu. Kat YouTube lambat kot. Bukannya kena keluarkan duit pun. Lagi apa? Lepas sejam buat lagi. Lepas sejam pasang lagi. Biar ada vibe tu lah kita kata. Dia panggil syiar. Syiar tu kena ada. Dan kitalah yang memulakan. Tuan-tuan bayangkan kita mulakan benda tu tahun ni dekat pejabat kita. Tahun depan kita dah tak bekerja kat situ, tapi orang masih buat. Lagi 10 tahun, 20 tahun orang masih buat lagi. Maka berapa banyak agaknya pahala yang berpanjangan untuk kita. Jangan kita rasa memulakan perbuatan baik ni rasa macam untuk kita pada waktu tu saja. Dan saya pagi tadi kuliah subuh di masjid Kota Damansara. Saya nak sebut ni berkaitan dengan pahala yang berpanjangan tuan-tuan. Saya kuliah pagi tadi, saya komen pada pengurusan yang baru sebab dah tak ada soalan melalui WhatsApp. Masjid ni tuan-tuan, masjid yang pertama sejauh yang saya tahu, lama dah dibuat, berbelas-belas tahun yang lepas. Dia adalah masjid yang pertama di Malaysia yang soalan melalui SMS. Saya mengajar kat masjid tu lama dah. Jadi kita mengajar, tanya ada soalan tak, semua dia bukan tak ada soalan. Habis je kita mengajar, nak balik mesti banyak tol. Banyak halangan. Lepas seorang-seorang tanya soalan. Jadi ada seorang haji ni, dia fikir macam mana cara nak senangkan orang tanya soalan. Dia pula ada handphone, so dia wakafkan handphone dia untuk masjid. Handphone lama, handphone tu dia kata dia tak pakai handphone. Handphone tu kata buat baling anjing pun boleh lah. Handphone berat waktu tu kan? Jadi dia wakafkan, dia letak satu banner dekat depan ni, tanyalah ustaz, SMS nombor sekian-sekian. Waktu tu SMS lah, belum ada WhatsApp lagi. Hari pertama dia letak tu je, ustaz yang datang mengajar tak ada masa, tak sempat nak menjawab soalan. Punya banyak soalan masuk. Dan saya pun mengajar kat situ lepas tu, banyak soalan. Sangat banyak soalan. Tiap-tiap kali kuliah banyak soalan. Akhirnya sampai dia kena pegang handphone tu, dia tapis soalan. Dia forward soalan dekat kita, dekat ustaz yang mengajar. Bila dah ada WhatsApp, pakai WhatsApp pula. Contoh saya cerita benda ni dekat banyak masjid buat. Lepas satu masjid buat benda yang sama. Ada masjid waktu berhenti sembahyang isyak ni, azan isyak, terus ada seorang ya buat apa yang ustaz sebut tadi. Saya wakafkan handphone tadi. Handphone dengan line sekali lah. Tak kena juga. Dengan line sekali dia bayar setiap bulan. Tuan-tuan, haji ni tadi yang mula mewakafkan dan mula dengan idea dia tadi ni, dia dah sakit sekarang. Dia kena cancer.
dah stage 4, dah memang dah kurus kering, dah terbaring, dia dah tak larat pergi masjid kan, dah tak mampu pergi masjid, tapi yakinlah pahala terus berpanjangan pada dia kan, tak pernah putus pahala dekat masjid tu, masjid-masjid yang lain yang semua buat, semuanya pahala dia tapau, dan pahala dia paling atas sekali. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian, alhamdulillah kita sambung sikit lagi sebelum kita surah Isya insya-Allah. Bila kita yang tadi tu, bila saya sebut tentang Haji tadi, dia wakafkan handphone dia untuk kegunaan, untuk orang boleh tanya soalan. Kenapa saya kata dia duduk atas sekali? Sebab banyak para ulama sebut begini je, orang yang mengajar dapat pahala bila orang lakukan, tapi ada orang yang pahala lebih besar, iaitu orang yang bertanya. Sebab bila dia bertanya, dia menjadi sebab kepada jawapan tersebut, dan jawapan tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat orang amalkan. Maka dia duduk, kalau MLM tu, dia duduk level lagi atas, sebab dia yang buka jalan tu, dia yang mulakan soalan tu. Jadi bila dia yang mulakan, lepas tu ustaz jawab, orang amalkan, maka dia dapat pahala juga. Apa ramai orang dapat buat amalan, pahala dia dapat kan. Cuba kita bayangkan bila kita tanya soalan, tanya betul-betul lah ni, dengan ikhlas kita bertanya, memang insya-Allah pahala tu banyak. Kemudiannya pula saya sebut tentang ngaji ni tadi, dia memudahkan pula, dia menjadi sebab pula kepada orang bertanya. Jadi maknanya di atas lagi daripada orang tu, dia yang menjadi sebab pula, dia yang buka jalan. Jadi pahala dia paling banyak sekali, paling banyak dia tapau. Nantinya bila dia dah tak ada pun, mudah-mudahan pahala tu terus bersambung pada dia kan, masuk dalam kubur teruslah dia dapat pahala tersebut. Untung tuan-tuan, orang yang mulakan satu perbuatan baik ni. Jadi kita kena fikirlah bulan Zulhijjah ni, 10 pertama, hari pertama bulan Zulhijjah ni, kita kena fikir macam mana kita nak initiate. Kita yang mulakan, orang lain buat sebab kita galakkan. Macam saya sebut tadi, budaya tadi tu kan, zikrullah. Kalaulah contohnya dekat rumah kita dah biasakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, memang sekejap-sekejap kita pasang zikir, sekejap kita pasang zikir. Anak-anak kita membesar dalam keadaan macam tu, dia akan nampak, dia kata, oh 10 hari pertama bulan Zulhijjah macam ni. Nanti kita dah tak ada pun, dia orang akan ingat. Seperti mana kita buat benda yang sama, bila kita teringat balik mak bapak kita dulu buat macam mana kan, benda-benda baik yang dia buat, kita pun cuba nak ikut, pahala akan berpanjangan terus pada dia. Sebahagian daripada kita buat korban tiap-tiap tahun sebab bapak dia dulu rajin buat korban contohnya kan. Sebahagian daripada kita, macam saya, adik-beradik banyak yang usaha untuk umrah bulan Ramadan contohnya. Bila kita orang sembang sama kita orang, sebab ramai yang antara adik-beradik kami ni, ramai yang berumrah bulan Ramadan. Bila bersembang ni, antara benda yang kami sebut sama-sama adalah, kita ingat dulu kan, abah dulu tiap bulan Ramadan mesti pergi umrah. Jadi kita ni ada duit lebih sikit, cubalah pergi umrah bulan Ramadan. Jadi kenapa? Kerana ayah dulu selalu buat. Jadi tiap tahun Ramadan mesti dia pergi umrah. Jadi kita pun buat juga, maka pahala tu akan berpanjangan pada dia kan. Di Putrajaya ada satu pejabat, saya tak tahu kalau sebahagian daripada tuan-tuan bekerja di pejabat ni dan pernah dengar ceramah ni. Saya habis ceramah kuliah Zuhur, habis kuliah Zuhur, datuk tu, owner syarikat tu, dia tanya pada saya, dia kata, Ustaz ada kaitan tak dengan seorang arkitek ni, nama dia Syed Hussein Al-Jufri? Sebab nama belakang tu Al-Jufri tu sama. Saya pun sebut, itu ayah saya lah tu. Dia kata, ya Allah, ayah Ustaz? Ya, ayah saya. Dia pun cerita, dia kata dulu awal tahun 80-an, waktu dia balik dari luar negara, belajar luar negara, datuk ni dia cari kerja kan, cari kerja satu syarikat dia panjat satu pejabat nak minta kerja sebagai arkitek. Jadi sampai ke satu pejabat ni, dia kata dia pergi pejabat ni, benda pertama sekali dia kata dia pelik tengok kasut semua letak kat luar. Waktu tu, zaman kita sekarang dah biasa dah, pejabat letak kasut kat luar. Dulu mana ada. Dulu kalau orang tu rasa dia nak kaya, kasut kena pakai dalam rumah. Jadi ini kan pula dalam pejabat.
Jadi itu benda pelik pertama. Lepas tu bila dia masuk, dia interview, habis interview dia tengok orang kumpul dekat depan pejabat tu. Kumpul buat apa ni? Tengok, oh nak semayang. Waktu tu tengah hari, semayang Zuhur. Jadi orang pun semayang Zuhur. Semayang Zuhur, dia pun semayang sekali, semayang berjemaah. Kata, oh patutlah letak kasut kat luar. Dia orang nak semayang kat sini rupanya. Dia semayang. Habis semayang, dia pun balik lah. Kan? Dia kata waktu hari tersebut dia datang ke pejabat tu, dia dah berazam. Dia kata nanti kalau aku ada pejabat sendiri, aku akan buat benda ni supaya semua pekerja aku akan pastikan sembahyang zuhurnya mesti berjemaah. Kan? Dia punya azam daripada tahun awal 80-an. Jadi bila dia buat pejabat sendiri, dia ada syarikat dia sendiri, maka semua staf dia sembahyang zuhur berjemaah. Jadi dia kata tuan-tuan semua pekerja-pekerja dia, korang ni semua, dia kata sembahyang zuhur berjemaah, saya dapat idea tu daripada pejabat yang saya pergi waktu tu, awal tahun 80-an tu. Pejabat tu dia kata saya ingat sampai sekarang, dia kata namanya Syed Hussein Al-Jufri and Associate. Dia kata ayah ustaz punya syarikat. Jadi bila saya dengar macam tu seronok lah kan? Saya tanya Datuk dapat kerja ke tidak? Tak dapat ustaz, kena reject. Jadi walaupun kena reject, tapi ilmu yang bermanfaat yang dia dapat pada hari tersebut terus dia amalkan. Yang saya seronok adalah mudah-mudahan pahala itu terus berpanjangan untuk ayah saya. Dan sebab dia yang initiate dekat office dia untuk sembahyang berjemaah. Berapa ramai pula pekerja dia yang dah pindah ke tempat lain, dah buat syarikat sendiri dan sebagainya, buat pula dekat syarikat dia orang. Dan akhirnya menjadi budaya. Jadi bila kita perhatikan benda-benda macam ni, kita kata ya Allah, jangan sekali-kali kita rasa benda ni kecil. Dan sebab umur kita tak panjang, bila-bila masa je kita boleh meninggal. Jadi kalaulah kita tak manfaatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni untuk buat benda macam ni, dan ia adalah amalan paling afdal dalam setahun. Dan dalam setahun inilah dia amalan-amalan yang paling afdal. Jadi kita cari amalan yang paling afdal untuk kita lakukan dan untuk kita galakkan orang lain buat. Dan bila orang lain pun buat tiap-tiap tahun pada hari-hari yang paling afdal ni, berapa banyak agaknya pahala yang kita dapat, kan? Berapa besar agaknya pahala kita dapat. Jadi kita kena manfaatkan sebaik-baiknya benda ni. Jadi sebahagian daripada para ulama, contohnya Imam Sa'id Ibn Jubair yang meriwayatkan hadis ni daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi, Imam Sa'id Ibn Jubair meriwayatkan hadis ni. Diriwayatkan pula bahawasanya beliau pada setiap tahun 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu, dia punya amalan memang dahsyat. Dia beramal siang dan malam dengan penuh kesungguhan 10 hari itu. Jadi tuan-tuan, kita pun dah boleh buat dah jadual kita, tuan-tuan. Quran kita macam mana katanya, bacaan Quran kita dah boleh buat jadual lah. Sedekah kita macam mana, jangan berlalu satu hari pun daripada 10 hari itu tanpa kita bersedekah. Contohnya kena ada sedekah tiap-tiap hari. Dan saya biasa cadangkan tuan-tuan, jangan tinggal sembahyang isyak berjemaah di masjid selama 10 hari ni. Manfaatkan betul-betul. Memanglah kalau boleh tiap-tiap hari sepanjang tahun, tapi kita tahu kita kadang-kadang kena ada push factor tu. So antara push factor yang paling besar yang inilah, apa lagi 10 hari paling agung dalam setahun. Jadi kalau tak dapat pun sembahyang maghrib berjemaah di masjid, tak dapat, sembahyang isyak tu kena ada. Sebab isyak paling utama sekali lepas sembahyang subuh. Kan? Berjemaah ni paling afdal subuh. Yang keduanya isyak. Jadi kata kalau subuh sebahagian tuan-tuan kerja pejabat kena keluar awal ke dan sebagainya, paling tidak isyak kena ada. Kan? Sembahyang. Jadi mula daripada hari Isnin malam Selasa ni, kita dah berazam, tak ada satu malam pun melainkan aku mesti akan sembahyang isyak di masjid. Sibuk macam mana, penat macam mana pun aku balik kerja, kelang kabut macam mana pun, lapar macam mana pun, aku akan cuba juga nak disiplinkan diri. Walaupun kita tak nafikan lapar salah satu keunzuran daripada sembahyang berjemaah, tapi sebab ni dalam proses mendisiplinkan diri, biarlah aku tak sempat makan pun tak apa, isyak aku kena berjemaah di masjid. Sebab ini 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari yang paling utama. Kemudiannya di sana ada zikir-zikir yang dibaca oleh para ulama. Antaranya zikir la ilaha illallah
yang disertakan dengan bilangan-bilangan yang tertentu. Bukan maksudnya ulang dengan bilangan, tapi disebutkan dengan bilangan. Contohnya la ilaha illallah adadal layali wad duhur. Ya la ilaha illallah dengan bilangan malam-malam dan tempoh masa siang. La ilaha illallah adada amwajil buhur. La ilaha illallah sebanyak bilangan buih-buih di lautan ataupun ombak di lautan, amwaj, ombak-ombak di lautan. La ilaha illallah adadan nabati wasyajar. Ya, la ilaha illallah dengan bilangan pokok dan tumbuh-tumbuhan. La ilaha illallah adada qatril matar. La ilaha illallah dengan bilangan titisan-titisan hujan. La ilaha illallah adada lamhil uyun. La ilaha illallah dengan bilangan kelipan mata. La ilaha illallah khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. La ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumi yunfakhu fis-sur. La ilallah daripada hari ini sampai hari ditiup sangkakala. Itu contoh bacaan yang tuan-tuan boleh dapat dekat internet pun ada, tuan-tuan boleh cari. Dan insyaAllah saya rasa ramai juga orang akan sharekan PDF amalan-amalan yang kita boleh laksanakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang penting carilah apa yang kita mampu untuk buat dan usahakan sedaya upaya untuk lakukan. Lebih lagi daripada 10 hari akhir Ramadan yang kita biasa buat, ni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Iktikaf di masjid kita, selawat kita pada Nabi SAW, zikir-zikir kita yang lain dan sebagainya. Ada sebagian orang dia buat jadual. Dia dah buat jadual, siap dah amalan harian dia sepanjang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Siap ada checklist. Aku nak kena buat semua benda ni. Bukan susah sangat tuan-tuan, zaman kita sekarang pakai handphone je. Boleh buat checklist. Buatlah checklist. Apa dia yang aku kena buat? Apa yang aku belum buat lagi pada hari ni? 10 hari tu ada checklist dia. Ada sebahagian orang dia buat dengan pukul berapa sekali. Ni saya kenal, memang ada sahabat saya buat jadual dengan lengkap, betul-betul timetable selama 10 hari tu dia dah buat dah. Okay, pukul berapa buat sini, pukul berapa buat ni, pukul berapa buat ni, pukul berapa baca Quran, pukul berapa kerja juga, tapi lah okay, kerja, keluar pergi pejabat pukul berapa, tengah hari nak buat apa, sembahyang duha ke apa, semua diletak pukul berapa tu lengkap sepanjang 10 hari tu kan. Memang dia buat jadual tu, dia rejimkan diri dia betul-betul, dia letakkan satu susunan yang lengkap. Macam budak-budak sekolah punya jadual tu, macam tu dia buat. Tuan-tuan, budak-budak nak SPM, kadang-kadang kita pesan pada dia supaya buat jadual harian. Nak main bila, nak baca buku bila, nak makan bila, semua ada jadualnya. Kita patutnya buat juga jadual itu untuk diri kita selama 10 hari ni. Kita boleh buat tuan-tuan. Tak ada siapa tak boleh buat sebenarnya. Tinggal nak ataupun tak nak je. Itu je. Dan jangan harapkan sangat diri kita, tak apa aku buatnya, banyaknya amalan aku. Jangan tuan-tuan. Nanti dah 10 hari berlalu bulan Zulhijjah, baru kita perasan berapa banyaknya masa yang telah terbiar selama 10 hari tersebut, dan kita menyesal. Kita tak tahu sempat ke tidak kita berjumpa pula 10 hari pertama bulan Zulhijjah untuk tahun depan. Dan takut menyesal tak sudah. Kan? Sebab kita tak tahu umur kita sampai bila. Jadi letakkan betul-betul 10 hari ini adalah amalan-amalan yang memang hari-hari yang kita nak banyakkan amalan seberapa banyak. Dan insyaAllah tentu sekali lah antaranya juga kena meninggalkanlah maksiat. Kan, mulut kita ngumpat orang, gosip pasal orang, nak bercakap pasal orang dan sebagainya. Tutuplah mulut kita, tutuplah handphone kita daripada bercakap benda-benda macam tu, ataupun membaca benda-benda macam tu, mendengar benda-benda macam tu. Semuanya kena tutup. Kan? Tutup daripada maksiat-maksiat ini dan maksiat-maksiat yang lain. Dan last sekali, tak cabut dan potong kuku, shave, janggut, misai dan sebagainya, kan, bermula daripada 1 Zulhijjah. So kalau besok malam masuk 1 Zulhijjah, maknanya besok siang adalah peluang terakhir untuk kita buat benda tu bagi siapa yang buat korban. Siapa yang buat korban, esok siang tu kira last lah. Kalau nampak 6 bulan, kalau tak nampak 6 bulan macam dalam kalender, maka hari Senin ni lah last. Kan, untuk kita buat semua tu. Dan bagusnya kita buat sebab supaya 10 hari tu kita tak perlu nak
buat lagi. Maknanya sampai 10 Zulhijjah buat korban, kambing disembelih, lembu disembelih, waktu tu barulah kita potong. Dia bukan wajib, sunat. Sunat untuk kita tak potong. Maknanya kalau perlu potong tak apalah. Ada sebagian kita dia kerja tu memang kena clean shave. Nak buat macam mana kan? Ada kerja. So, yang tu tak adalah makruh pun. Dia tak makruh. Potong kuku dah panjang sangat sampai Pontianak pun jealous tengok kan. Tengok ni keluarga aku juga kot kan. Jadi kalau kuku dah panjang sangat, potonglah kan. Kalau dia boleh menghalang air daripada kena waktu wudu dan mandi wajib, maka potonglah kan. Tapi dalam keadaan biasa, tengok kuku tu panjang sikit aja kan, boleh dibersihkan dengan elok, jaga kebersihan dan tak payah potong sampailah korban dilakukan. Ada orang tanya, kalau dibuat korban satu dekat Malaysia, satu dekat Palestin contohlah, satu dekat Rohingya, bila yang dia boleh potong dia punya kuku, dia punya jambang dan sebagainya? Jawapannya, sembelihan yang pertama. Sembelihan yang pertama. Jadi mana yang awal, yang itu dulu. Jadi contoh dekat masjid kita buat raya kedua, raya ketiga contohnya. Dekat Rohingya buat raya pertama. Jadi raya pertama lah kan. Habis dia buat, terus kita dah boleh potong. Dah hilanglah sunnah untuk tidak potong tu. Gitu. Okay, wallahu alam. Kita pun tak buka soalan, SMS, WhatsApp pun tak dilayan. Tak ada. Jadi cukup setakat tu. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan, lepas ni tuan-tuan pun boleh buat bagus juga kalau boleh buat benda tu, iaitu handphone. Ada orang nak tanya soalan, boleh buat soalan ataupun boleh jawab dengan mudah. Ustaz boleh jawab dengan mudah kan? Orang boleh bertanya dengan mudah. Kalau tuan-tuan boleh buat benda tu, dan tak tahulah dah buat ke belum, tapi kalau belum buat, maka lepas ni boleh buat benda tu, insya-Allah lagi bagus dan lebih interaktif, lebih bermanfaat untuk semua, insya-Allah kan. Sebab kadang-kadang ustaz bercakap pun, dia pun ada benda-benda yang dia pun tak tercakap kan. Al-ilmu khazain wa miftahuha as-su'al. Ilmu itu adalah khazanah-khazanah dan kuncinya adalah soalan. Dia bukan ceramah kan? Dia ada soalan, barulah terbuka kunci kepada khazanah tu. Jadi buat benda tu, insya-Allah. Kalau siapa ada yang nak mula nak lakukan benda tu, maka dia dapatlah pahala yang berpanjangan pula, insya-Allah kan. Okey, cukup setakat tu untuk malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نهضى بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.